Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Fairuzah. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda perniagaan SPM tingkatan 4. Jom kita tengok apa yang Cikgu akan kongsikan dengan anda. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda bab 1 tingkatan 4 iaitu bentuk pemilikan perniagaan. Okey. Bentuk pemilikan perniagaan ini terbahagi kepada 6. Okey, bentuk yang pertama ialah milikan tunggal. Yang kedua, perkongsian. Yang ketiga, koperasi. Yang keempat, syarikat awam berhad. Yang kelima, syarikat sendirian berhad. Yang keenam, bentuk-bentuk lain dalam pemilikan perniagaan. Jom kita tengok. Bentuk milikan perniagaan yang ketiga yang akan Cikgu kongsikan pada hari kali ini ialah koperasi. Anda mesti pernah dengar kan koperasi itu apa? Kat sekolah masing-masing pun ada koperasi kan? Jadi, jom kita tengok dengan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan koperasi ini. Okey. Koperasi ditubuhkan secara sukarela oleh sekumpulan individu untuk menjaga kepentingan mereka bersama. Anda boleh lihat logo-logo yang telah Cikgu paparkan di situ. Ada Angkasa, ada KPF, ada Koperasi Tentera, ada Koperasi Tabung Haji Berhad, ada Koperasi Mesra Selangor Berhad dan ada Koperasi Pekerja Prasarana Malaysia Berhad. Ini contoh koperasi yang ada di Malaysia. Tak termasuk lagi dengan koperasi yang berada di sekolah anda masing-masing. Itu hari-harilah anda pergi ke koperasi kan. Dululah masa ada sesi persekolahan. Sekarang mesti anda dah rindu nak shopping di koperasi anda kan. Okey. Baik, kita lihat dulu apakah ciri-ciri koperasi ini. Okey. Sebelum tu kita mesti tahu bahawa koperasi ini tertakluk di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Okey. Ciri-ciri koperasi yang pertama ialah koperasi mestilah melaksanakan kegiatan ekonomi untuk memenuhi keperluan ahlinya. Okey, kegiatan ekonomi ni maksudnya ada perniagaan lah, ada kedai, ada jual beli dan sebagainya untuk menjana ekonomi. Okey, yang kedua, aktiviti tidak berunsurkan politik, kerana dia hanya mencari dana untuk membantu keperluan ahli dia. Okey, dia buat bisnes, dapat untung, nak distribute kepada ahli-ahli. Dia tak ada melibatkan politik. Okey, yang ketiga, koperasi ini diuruskan berdasarkan akta dan peraturan serta undang-undang kecil koperasi. Okey. Yang keempat, setiap anggota mempunyai hak untuk membuat keputusan. Bila keputusan tu? Okey, bila ada mesyuarat agung. Okey. Baik, yang kelima, modal disumbangkan oleh anggota dalam bentuk yuran ataupun share. Itu modal didapat modal daripada yuran dan share anggota. Okey, yang keenam, liability anggota terhad kepada sumbangan modal sahaja. Jadi tak perlu risau, aset peribadi akan diambil untuk membayar hutang dan sebagainya. Tidak akan berlaku kerana dia liability terhad. Itu bagusnya dia. Okey. Baik, kita lihat prinsip koperasi ini. Okey. Prinsip koperasi ini yang pertama, keanggotaannya sukarela dan terbuka. Okey. Contohnya koperasi tentera, dia terbuka kepada semua ahli anggota tentera di Malaysia. Contohnya macam tu. Serupa juga dengan koperasi sekolah anda. Koperasi sekolah terbuka kepada semua pelajar dan murid, pelajar dan guru di sekolah tersebut. Okey. Yang kedua, kawalannya secara demokratik. Okey. Yang ketiga, prihatin terhadap komuniti.
Sebab fungsi utama dia tadi, dia nak menjaga kepentingan ahlinya kan. Jadi dia mestilah prihatin terhadap komunitinya. Okey, yang keempat, dia menyebarkan pendidikan, memberikan latihan dan maklumat kepada anggota. Okey, dan komuniti lah. Okey, yang kelima, penglibatan anggota dalam kegiatan ekonomi. Sebab tu kita lihat kalau dia buka kedai, yang in charge kedai dia tu salah satunya adalah penglibatan anggotanya. Seperti dengan koperasi sekolah. Kan ada pelajar sekolah yang jaga koperasi kan. Okey. Cikgu yang handle koperasi tu pun ahli koperasi. Okey. Yang keenam, kebebasan autonomi, boleh bersuara. Okey, maksudnya dalam mesyuarat agung nanti kita boleh beritahu apa ketidakpuasan hati, apa kepincangan, apa yang boleh ditambah baik. Kita boleh bagi pendapat dan boleh bersuara. Okey, yang ketujuh, koperasi tersebut boleh bekerjasama antara koperasi, satu koperasi dengan koperasi yang lain. Mungkin boleh bertukar-tukar pendapat dan pandangan, okey, ataupun mencari idea baru. Okey, jadi dapat membangunkan lagi lah koperasi tersebut. Okey, baik, seterusnya kita lihat apakah kelebihan koperasi ini. Okey, koperasi ini liability anggotanya terhad. Jadi tak payah risau, aset diambil untuk membayar hutang. Okey. Yang kedua, pentadbiran secara demokrasi. Nak lantik ahli jawatan kuasa dan sebagainya melalui undi. Okey. Ketiga, tiada beban cukai. Dia tak dikenakan beban cukai. Okey. Yang keempat, ada rebate, insentif yang diberikan kepada anggota. Contohnya mungkin dia buat voucher ataupun dividen, ataupun beli 100 dapat percuma voucher RM5. Dia akan buatlah plan rebate tersebut supaya memberi nikmat kebaikan tersebut dinikmati oleh anggotanya. Okey. Yang kelima, kewujudan koperasi berkekalan. Sekiranya ada meninggal dunia seperti yang sebelum-sebelum ni, macam milikan tunggal dan perkongsian. Kalau meninggal, perniagaan tidak berterusan, tapi yang ini koperasi berkekalan. Kalau bahagian pengurusan dia meninggal, mungkin dia akan adakan mesyuarat agung tergempar untuk melantik pengganti pengurus yang meninggal tersebut. Jadi koperasi itu masih diteruskan. Okey. Baik, namun di sebalik kelebihan ada kekurangannya. Mari kita lihat apakah kekurangan koperasi ini. Okey, yang pertama, kadar pulangan dividen lebih rendah berbanding pelaburan dalam syarikat. Okey. Yang kedua, pengurusan dan pemilik terpisah. Orang lain-lain. Orang pengurus dia orang lain, pemilik koperasi itu pun orang lain. Lain-lain. Okey, yang ketiga, pemilik share terhad, tidak boleh melebihi 20% share yang ditawarkan. Okey. Yang keempat, share tidak boleh dipindah milik kepada orang lain. Okey, hanya milik anda sahaja. Okey, tak boleh nak pindah milik suka hati. Okey, yang kelima, lembaga pengarah yang dilantik dalam kalangan ahli mungkin kurang berpengalaman dan berkebolehan dalam bidang pengurusan, memandangkan pelantikan tersebut dibuat secara demokrasi, undi. Kita suka A tu, okey, tapi tak semestinya A tu hebat dalam pengalaman dan berkebolehan dalam bidang pengurusan. Walaupun kita minat dia, kita lantik dia. Okey, jadi mungkin itu akan menjadi kekurangan. Kalau dia dilantik tu memang dia memang hebat, alhamdulillah lah koperasi tersebut dapat berjalan dan berlangsung dengan jayanya. Okey, sampailah masa untuk segmen pengukuhan. Untuk cikgu mengukur sejauh mana kefahaman anda, pengetahuan anda dalam topik koperasi ini. Jom kita tengok apakah soalan yang cikgu akan kongsikan dengan anda. Okey, yang pertama, soalan 1. Okey, antara yang berikut, yang manakah menerangkan ciri-ciri koperasi? 1. Ahli mempunyai kepentingan yang sama.
Kedua, modal perniagaan disumbangkan oleh syarikat korporat. Okey, yang ketiga, anggota koperasi menanggung liabiliti tidak terhad. Okey, yang keempat, setiap anggota berhak membuat keputusan. Okey, A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Okey, ada jawapan? Dah bersedia? Apa jawapan anda? Mari kita lihat, adakah jawapan anda sama dengan jawapan yang telah cikgu sediakan? Okey, jawapan dia ialah B, iaitu modal perniagaan disumbangkan oleh syarikat korporat dan anggota koperasi menanggung liabiliti ahli mempunyai kepentingan yang sama. 1 dan 4 ahli mempunyai kepentingan yang sama. Keempat, setiap anggota berhak membuat keputusan. Okey, modal perniagaan disumbangkan oleh syarikat korporat. Salah, sebab modal datang daripada share dan yuran ahli, kan? Okey, anggota koperasi menanggung liabiliti tidak terhad. Salah, anggota koperasi menanggung liabiliti terhad berdasarkan modal yang dilaburkan sahaja. Jadi 2 dan 3 salah, 1 dan 4 betul. Jadi jawapan dia ialah B. Okey, tahniah pada yang sama dengan jawapan cikgu tadi. Tahniah pada mereka yang dapat jawab dengan betul. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, soalan seterusnya. Apakah kelebihan koperasi berbanding syarikat berhad? Okey, A, tiada bebanan cukai. B, pengurusan dan pemilik terpisah. C, share boleh dipindah milik secara bebas. D, liabiliti ahli terhad kepada modal yang dilaburkan sahaja. Okey, jadi apakah jawapan anda? Okey, betul. Tahniah. Jawapan anda jawapan yang betul ialah tiada bebanan cukai. A. Alright. Itu kelebihan dia berbanding syarikat berhad. Sebab syarikat berhad pun pengurusan dan pemilik terpisah juga. Share boleh dipindah milik secara bebas, koperasi tak boleh secara bebas pindahkan. Liabiliti ahli terhad kepada modal yang dilaburkan sahaja pun betul juga, tapi syarikat berhad pun ada juga. Jadi apa yang syarikat berhad tak ada? Tiada bebanan cukai. Itu yang membezakan koperasi berbanding syarikat berhad. Okey? Mudah kan? Tak susah pun. Sampai di sini dahulu perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cikgu Fairuzah supaya tidak ketinggalan di atas perkongsian cikgu nanti. Okey, mudah anda mendapat sebarang perkongsian sekiranya anda subscribe channel Cikgu Fairuzah. Okey, jumpa lagi pada perkongsian akan datang. Bye.